sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'uth fina, ji'ta bil amri muta'i, anta ghawthuna jami'a, ya mujammal at-tiba'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta ikthiru wa ghani, anta misbahus suduri. Anta ikthiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatazakkarun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya nastaghisu ya Allah, nastaghisu bika ya Rahman, nastaghisu bika ya Rahim, an tu'ayyidana bi ta'yidika ya Allah, wa an tansurana bi nasrika ya Rahman, wa an tu'afiyana bi afiyatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta alam ini. Bukan hanya sekadar mencipta, tapi dialah yang mentadbir, mengatur dan menjadikan alam ini kelihatan begitu sempurna. Maka lantaran sebagai hamba yang telah berjanji dengan Allah di alam zuri, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk mengikat perjanjian itu dengan memenuhi tujuan dan kehendak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, yaitu sebagai hamba dan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dikasihi tuan pengurusi, tuan imam, saf kepimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ke surat nombor 13, baris yang ketiga. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darainin amin ya rabbal alamin. Kata musannif, dinamakan akan dia yang lima itu. Mana akan dia tu? Yang lima itu, iaitu sifat qidamun, dalilnya wujudun, baqa'un, dalilnya qidamun, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dalilnya qidamun, wahda'a qiyamuhu ta'ala binafsih, dalilnya qidamun, wahdaniyah, esa, yakni tidak berbilang Allah Ta'ala. Maka yang lima itu, kata tuan punya kitab, dinamakan padanya, yakni pada istilah oleh ulama ilmu kalam, iaitu khususnya golongan Asy'ariyah dan Maturidi. Ini satu golongan yang mengangkat ilmu usuluddin untuk memahamkan kita pada mengenal Allah. Maka kalau tuan-tuan dengar orang dok kata Asy'ariyah ni guna falsafat Yunani, orang tu dia tak faham. Dia faham sikit, dia dengar gitu-gitu terus dia belasah orang tu. Salah tuan-tuan. Kalau orang tanya kita benar atau tidak aliran Asy'ariyah dan Maturidi ini menggunakan falsafah Yunani, tuan-tuan jawab, ya, benar. Tetapi ada tapinya. Tu jawapan dia. Maksudnya lagu mana? Baik tuan-tuan, ilmu falsafah Yunani purba ni, dia sampai satu muncak peradaban ilmu, cara berfikir, ataupun kita panggil metodologi pemikiran, atau lebih senang dipanggil logik, atau lebih mudah ilmu mantik. Sebelum tu tak ada kau orang berfikir, ada. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah menyebut dalam Fiqhul Akbar bahawa berfikir ini sebenarnya telah disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan zaman Nabi sebenar pun perkataan berfikir ini telah ada. Awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ard. Hei manusia, kenapa kamu membutakan mata untuk tidak berfikir tentang kejadian langit dan bumi? Maknanya, kalau kita kata sebenarnya berfikir ini sebahagian daripada memperkasakan agama
artinya ia adalah urusan agama. Cuma apabila sampai masanya pada kurun yang tak silap saya 300 lebih lah sebelum Masihi, itu masa peradaban ilmu, logik nampak di satu. Maka adalah lahirlah golongan-golongan seperti Aristotle, Plato, bukan Plato Plato dan yang ketiga Socrates, guru kepada Plato itu sendiri. Baik tuan-tuan yang dikasihi Allah, adakah kita menggunakan pemikiran mereka? Ya, jawapan dia kita kena jawab ya. Tapi ada tapinya. Ya tapi bertapi. Ya atau lebih tepatnya bersyaratlah kalau bahasa kita. Aristotle dia membicarakan tentang eksistensi ataupun kewujudan. Tapi kewujudan yang dimaksudkan di sini adalah kewujudan benda atau makhluk, yang akhirnya dikenali dengan istilah jauhar, jirim, jisim, arad. Saya nak tanya tuan-tuan, istilah tu ada tak dalam ilmu usuluddin? Ada. Kalau orang kata ada, maknanya betul lah kan, yang kita ambil daripada ilmu falsafah. Tetapi mereka hanya terhenti di situ. Mereka tidak pernah membicarakan tentang kewujudan Tuhan. Dia tak bercakap tentang Tuhan. Maka ilmu tadi diambil oleh Asy'ari, ataupun kita faham dalam golongan Asy'ariyah ni, merangka satu pemikiran yang sama, tetapi untuk membezakan di antara Tuhan dengan makhluk. Oleh kerana itu keluarlah pandangan-pandangan yang tidak bercanggah dan merubah Al-Quranul Karim nasnya. Maka lahirlah satu pemikiran yang tersusun bahawa zat Allah bukan jirim, zat Allah bukan jisim, zat Allah bukan jauhar, zat Allah bukan arad. Artinya membezakan di antara makhluk dengan Tuhan. Jadi kalau kita pahami secara detailnya, ini memberi makna ilmu falsafah adalah sebagai alat untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gunakan falsafah sebagai pegangan, memanglah salah. Sebagai pegangan akidah kita, salahlah. Tapi tidak, kita tidak gunakan falsafah sebagai pegangan akidah. Bahkan kita jadikan falsafah sebagai ilmu alat untuk kita lebih mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah juga menyebut laisa kamislihi syai'un? Jelas menunjukkan Allah itu bukan jirin, bukan sifat, bukan arad dan juga bukan jauhar. Maka pemikiran tersusun seperti ini diguna pakai sehingga membuktikan bahawa alam ini ada pencipta. Contoh kan, kalau dalam ilmu falsafah dipanggil satu ilmu dipanggil kosmologi, ilmu penciptaan cakrawala, yang akhirnya ada dua pandangan. Dapat satu kaum dia kata ada yang benda yang menyebabkan terjadi, itu dia panggil proses causality atau metafizik kan? Dah alam ini qadim kata mereka. Setelah dia melihat kepada kejadian alam ini qadim, maknanya alam ni tak ada mula lah. Baik tuan-tuan, akal kita guna cara fikir mereka, cuma ending kita adalah, pengakhiran kita adalah mustahil alam yang tiada ini boleh mengadakan dirinya sendiri. Itu orang panggil mantik jugalah tu tuan-tuan, dia panggil ilmu logik kan. Mustahil alam yang tidak ada ini boleh mengadakan diri dia sendiri. Maka tak dapat tidak yang tiada ini berhajat kepada yang mengadakannya. Akhirnya kita jumpa apa? Jumpa adanya pencipta di sana. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ilmu falsafat mengajar kita tentang causality, sedangkan kita menolak causality ini, atau lebih tepatnya kita menolak konsep metafizik. Apa maksud causality? Maksudnya adalah sebab dan akibat. Contohlah, kita bawa contoh, nak hurai bagi panjang pun takut nanti jadi agak keliru sikit kan. Contohlah, berlakunya kebakaran disebabkan oleh api. Itulah falsafah. Berlakunya kebakaran disebabkan oleh api.
Lukanya seseorang disebabkan oleh pisau. Nampak tuan-tuan? Dia terhenti di situ je. Maka kita bawa pemikiran seperti ini sebagai alat untuk memahamkan kita ilmu akidah. Akhirnya ending kita bagaimana? Api itu sebab sahaja. Kalau Allah tidak hendakkan terbakar, tidak terbakar. Kalau Allah hendakkan dia terbakar, terbakarlah dia. Sebagaimana api Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya, walaupun nampak seperti sebab dan akibat, tetapi i'tikad kita orang Islam endingnya adalah hanya perbuatan Allah Ta'ala yang memberi bekas. Jadi kesimpulannya apa sebenarnya tuan-tuan? Dalam kita belajar ilmu falsafat, tidak terlepas daripada 3 perkara. Yang pertama namanya tauhid pada zat, yang kedua namanya tauhid pada sifat, dan yang ketiga namanya tauhid pada perbuatan. InsyaAllah kalau kita faham 3 tu, kita nampak ilmu falsafat sebagai alat lah sahaja. Dia bukan akidah kita, dia membantu kita untuk lebih kenal siapa dia pencipta kita. Ini orang panggil irfan. Inilah yang dinamakan irfan. Apa tu? Pengenalan yang Allah kurniakan kepada kita sehingga kita mampu mengenal Allah Ta'ala. Tuan-tuan jumpa satu orang, tuan-tuan kenal tak dia? Ada satu orang ni kita tak kenal, dia mai kampung kita, dia masuk dalam kampung kita, kita kenal tak dia? Seorang pun tak kenal. Pasal apa? Dah kita baru jumpa. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau dia mengenalkan diri dia kepada kita. Kalau sikitlah yang dia kenalkan, sikitlah kita tahu tentang diri dia. Tapi kalau banyak dia kenalkan diri dia pada kita, maka banyaklah kita tahu. Maka yang tahu tu orang panggil irfan. Maka inilah yang Allah kurniakan kepada kita. Dengan akal ini sebagai irfan kepada kita. Ilmu falsafah ini sebagai irfan kepada kita. Untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Maka pemikiran yang kita ambil ini lebih bersifat kepada ilmu alat. Jadi kalau orang tanya, tuan-tuan, kita ni ambil daripada falsafah barat ke? Jawapan dia, ya. Tetapi yang kita ambil sebagai alat untuk berfikir, tetapi bukan sebagai akidah. Maka orang yang tuduh kita sebenarnya yang sesat itu sebenarnya mereka saya anggap sebagai golongan yang tidak tahulah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab golongan-golongan ini sebenarnya memuji golongan-golongan falsafah. Kita dituduh sesat. Tapi tanpa mereka sedar, merekalah yang mengangkat golongan falsafat ni. Tuan-tuan tahu maksud saya siapa kan? Geng-geng berada Wahab tu lah. Tuan-tuan, dalam kitab Mauqifu al-Imam dalam kitab Mauqifu Syekhul Islamiyah Ibn Taymiyah, tuan-tuan, apa dia kata, tuan-tuan? Dia kata kasakrat, yakni Socrates, wa aflatuna, Plato, fa'arafa, dikenali, hadhani al-isnani, dikenali 2 orang ni. Socrates dengan Plato ni dikenali, dipahami 2 orang ni sebagai apa? Bitauhid, sebagai ahli tauhid. Sekarang siapa yang salah? Tak kau orang bukan Islam ada iman, tak kau orang kafir ada iman. Orang yang ada iman ni dia masuk syurga walaupun masuk neraka, tuan-tuan. Dia menghukumkan kita sesat kerana mengambil ilmu falsafah. Tapi dalam masa yang sama dia tak sedar tok guru depa tu. Tok guru depa yang sebelum ni tu, yang mendatangkan tauhid 3 serangkai ni, dia tak sedar yang mereka ni sebenarnya telah memuji golongan-golongan falsafah Yuhani ni sebagai orang yang ada iman, ada tauhid. Kalau kita tanya salah tu, dia kata inilah yang dinamakan tauhid rububiyah. Bagi saya tidak ada istilah berbeza di antara uluhiyah dan rububiyah, tuan-tuan. Yang membezakan itu adalah kita manusia yang tak faham. Tapi di sisi makna di dalam Al-Quran, rububiyah dan uluhiyah adalah satu makna yang sama.
Di sisi mereka rububiyah bermaksud mereka meyakini Allah sahaja tu sebagai pencipta dan pentadbir. Habis takat tu je. Maknanya orang-orang musyrikin pun ada iman rububiyah bagi mereka lah kan. Jadi yang mereka lebih maksudkan adalah uluhiyah. Maknanya bukan hanya setakat yakin Allah itu pencipta, pentadbir, tapi dia yang kita sembah. Jadi kita ahli bid'ah ni tuan-tuan duduk di nombor 1 lah. Artinya akidah kita serupa dengan akidah Abu Jahal, akidah kita serupa dengan Abu Lahab, akidah kita serupa dengan Plato, akidah kita serupa dengan Sokrates. Sekarang kita tanya balik, adakah perbezaan di dalam Al-Quran perkataan rububiyah dengan uluhiyah? Tak ada beza. Berarti yang membeza-bezakan itu adalah kamu sahaja. Contoh tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum. Takkan kita nak jawab, adakah aku Tuhan kamu yang mencipta dan yang mentadbir? Itu sajakah? Qalu bala syahidna, ya kami saksikan engkaulah Tuhan yang mentadbir dan mencipta kami. Lagu tu sajakah? Kalau lagu tu saja, pasal apa kita duduk sembahyang atas muka bumi? Pasal apa kita duduk sembah Allah atas muka bumi? Dah kita ikrar, dah cukup je lah kan. Tak payah kita nak taat perintah dia, tak payah. Sebab hanya sekadar Rabb saja. Tapi tak tuan-tuan. Perkataan Rabbukum tu, alastu bi rabbikum tu, Rabb tadi tu bukan hanya sebagai pencipta dan pentadbir. Tuhan juga berkhendakkan kita sembah dia. Sebab itu apabila kata Rabb, kata Tuhan, Tuhan itu Tuhan kami, awak itu Tuhan kami, maka kita sujud sebagai amalan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak ada persoalan yang membezakan di antara Rabbukum, rububiyah dan juga uluhiyah. Buktinya di alam barzakh, soalan yang ditanya adalah ma rabbuka, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Bukan ditanya siapa ilah kamu. Nampak tak tuan-tuan? Jadi inilah istilah-istilah yang dibuat oleh mereka-mereka tersebut. Pada permulaan istilah ni dikeluarkan, kan, ulama tidak mengambil berat tentang perbahasan istilah. Dan ulama tak ambil berat sangat. Biarlah nak sebut nama 3 rububiyah ke, uluhiyah ke, asma' sifat. Ulama tak ambil berat sangat. Tapi apabila tengok semakin menjadi-jadi dan mula mengkufurkan ahli bid'ah, sedangkan bid'ah itu tidak semestinya sesat kan. Tapi apabila telah dikufurkan ahli bid'ah, barulah ulama cuba membahaskan tentang istilah yang dibawa datang oleh golongan Ibn Taymiyah dan juga golongan-golongannya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah nah. Jadi saya sekadar nak bagi tuan-tuan faham sahaja tentang kaitan 3 serangkai dengan falsafah Yunani yang mereka tunjukkan kita sebagai golongan sesat, tapi sebenarnya secara mereka tidak sedar, mereka lah yang telah memuji, mereka lah yang telah meletakkan golongan falsafah ini sebagai ahli tauhid. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang yang musyrik adalah bukan ahli tauhid. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis di situ balik pada pengajian kita. Maka dinamakan pada istilah oleh mereka di sisinya ilmu kalam. Di sisinya ilmu kalam tuan-tuan, khususnya Asy'ariyah dan Maturidi, mereka itu ulama ilmu kalam lah. Dengan sifat-sifat yakni banyak. Dengan sifat-sifat yakni banyak sifat lah, bukan satu. Iaitu sifat salbiyah. Kalau bahasa terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, salbiyah ni maknanya negatif, tertolak tuan-tuan, itu bahasa dia. Tapi yang dikhendaki di sini bukan masuk gitu. Artinya bangsa salbun. Nafiyun salbun, nafiyun insalib, nafiyun intifa. Itu dengan makna ternapi. Artinya ketiadaan, yakni ternapi, dan tidak dak. Pasal apa dak? Sebab sifat ni jenis amrun i'tibari yang menunjukkan mustahil ada pada Allah. Sifat ni bukan ada pun. Dak tu biasanya benda hak tak ada lah. Sifat ni bukan ada pun, tetapi ada dengan makna amrun i'tibari.
Jadi kalau orang tak faham perbandingan ada dan tiada, maka dia pegang satu je. Ada lawan tidak. Betul tak? Ada lawan tak ada. Tapi sebenarnya ada di sisinya Asy'ariyah ni dia ada 3 jenis. Ada dengan makna ada lagi sungguh. Seperti zat Allah. Ada dengan makna ada nampak tapi tak ada. Darjat dia rendah daripada ada. Hal itu panggil hal. Seumpama nampak bayang-bayang tak ada pun. Dan ada yang ketiga dengan makna ada amrun i'tibari. Tahu ada, tapi bukannya ada pun tapi tahu ada. Itu orang panggil seperti adanya manis. Maka tahu ada seperti amrun i'tibari yang ada dalam zihin kita ini, maka itulah sifat-sifat salbiyah. Tuan-tuan ketiadaan dan dak. Itu yakni dak itu maknanya sifat ini tak boleh ada di Allah. Apa yang tak ada tu? Sifat mustahil. Maka mustahil itu tak boleh ada. Contohnya kalau kita kata binasa, tu tak boleh ada. Maka nak menafikan bahawa binasa tu tak ada di Allah, kita kata tidak binasa. Maka tidak binasa itulah sifat Allah Ta'ala. Itu ketiadaan dan tidak. Kerana adalah sifat itulah hakikat tiap-tiap satu. Makna salbiyah tu. Apa makna salbiyah tu? Ternapi segala yang tidak layak bagi Allah. Ma dalla ala dalilun, nak tunjukkan, nak beritahu atas bukti segala kenyataan bahawa ternapi segala yang tidak layak bagi Allah. Maka kalau tak layak tu dimulai dengan tidak. Tak layak tu mula dengan tidak. Ternapi itu di azali. Sejak azali lagi, di qadim lagi, Allah tak kena jadi. Di azali lagi ni Allah itu tidak menumpang. Di azali lagi Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tu istilah yang menunjukkan penggunaan perkataan ternapi, atau dengan lebih disebut oleh tuan guru dengan makna ketiadaan. Baik, kata musannif, tiap-tiap satu daripadanya yang 5 itu, kidam sampai wahdaniyah. Kata musannif, yang 5 itu diri ketiadaan perkara mustahil. Tak ada, tak boleh, tak masuk akal kalau ada. Diri yakni menunjukkan perkara mustahil tak boleh ada padanya, pada Allah Ta'ala, daripada perkara-perkara mustahil. Artinya sifat-sifat mustahil yang ditunjukkan dalam lawan kepada sifat salbiyah itu tidak boleh ada pada Allah. Maka bagaimana nak menunjukkan tidak ada? Mustahil itu kita sebut juga. Macam mana nak bagi nampak tak ada di Allah? Hak mustahil itu kita sebut, tapi sebut dengan makna tidak. Ada mula, disebut dengan tidak. Tidak ada mula. Binasa, itu mustahil. Diri ketiadaan perkara mustahil. Tak boleh ada perkara mustahil pada dirinya. Pada diri yang 5 tadilah, sifat yang 5 itu. Kata musannif, daripada perkara-perkara mustahil. Mana perkara mustahil itu? Hudusun, fana'un, mumasalatuhu lil ghairi, qiyamuhu bi ghairihi, ta'adud. Itulah perkara 5 mustahil tadi. Maka 5 mustahil itu tidak boleh ada. Lagu mana nak tunjuk tak ada? Tambah tidak di hadapan. Ternapi bagi Allah, tidak ada bagi Allah, yakni tidak bersifat dengan sifat ada mula, tidak bersifat dengan sifat binasa. Maka kita pendekkan, kita lekatkan, kita campurkan lebih mudah. Tidak ada permudaan, tidak kena jadi, tidak menumpang, tidak binasa, tidak berbilang-bilang. Ini cara kaedah tuan guru pada ain. Pasal apa guna tidak atau ternapi? Menunjukkan di azali, bukan setelah ada perbandingan. Tuan-tuan jangan salah faham.
Adapun perkataan menafikan itu setelah ada perbandingan. Kita nak bandingkan Allah setelah kita nak yakinkan diri kita terhadap Allah